Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua sihat sejahtera. 3 orang ni, Umi, Najibah, Aida. Okey, 3 orang je hari ni. Sepatutnya ada 7. Ada 3 je. Okeylah, tak apa. Okey, cikgu harap yang tajuk lepas tu awak dah buat dah siap lah. Iaitu tajuk bulatan minggu ni. Kita ada tajuk baru lah. Pagi ni cikgu nak cover SPM tahun ni. Dia 3 soalan je yang target kita masuk online tu dah masuk. Jadi kita belajar sungguh-sungguh dah. Buat hak susah rupanya hak masuk tu hak senang-senang. Jadi nak kata mujur pun tak juga sebab kita fokus lain. Bila fokus hak lain yang masuknya lain jadi macam kucar sikit lah. Cuma kalau kita study dah ada masalah. Boleh je jawab soalan tu sebab tu soalan mudah. Cuma takutnya sebab kita tak target jadi kita tak berlatih mana. Jadi kita takut. Tapi masa dia belajar baru ni memang kita belajar belaka. Mana boleh main target-target tu kita tinggal tajuk lain tak lah. Okey, iktibar untuk kita dah maksudnya kita tak boleh nak percaya sangat dengan petua-petua orang katalah ni mungkin masuk mana tu. Tak boleh nak percaya. Jadi apa yang kita patut buat ialah kita belajar. Berapa tengah ada kelas? Apa tu? Kita belajar je bagi pandai, bagi cover, bagi expert, bagi pakar semua tajuk-tajuk ni lah. Jadi barulah kita boleh jawab soalan tu dengan baik. Adik, aman. Apa ada kelas? Okey, hari ni kita ada tajuk barulah iaitu segi 3, segi 4 dan poligon. Tajuk ni sebenarnya antara tajuk yang kecil lah sebab dia penggunaan dia adalah pada tajuk-tajuk yang lain. Jadi dia tidak ada soalan yang khusus untuk segi 3, segi 4 dan poligon. Ada soalan dia tapi biasa dia gabung dengan lain lah. Dia gabung dengan tangent, dia gabung dengan pengecilan, pembesaran dia. Tapi ada juga soalan dia tanya ni je segi 3, segi 4 dan poligon ada. Cuma kadang-kadang tu digabung dengan tajuk lain. Okey, untuk topik ni awak dihendaki untuk berkenalan. Dia ada orang masuk tu bunyi. Bunyi tu. Jadi awak berkenalan dengan segi 3 lah. Jadi segi jenis dia, elemen apa yang kena ada, macam mana nak lukis, apa situasi dia, apakah betul-betul soalan yang berkaitan dengan segi 3. Segi 3 ni melibatkan dengan bulatan juga. Jadi untunglah awak belajar dah tentang bulatannya ni, dia apply lagi tentang bulatan dalam topik ni. Okey, kita boleh tutuplah buku ni Sebab apa? Sebab kita dah ada modul, kita boleh jawab menggunakan modul saja. So pergi muka surat 19, awak soyok satu. Ini modul muka surat 19 lah. Kenapa tu? Cikgu kena soyok ke cikgu? Kalau hok ni memang tak payah soyok, tapi bila pergi ke belakang kena soyok. Sama juga baik soyok. Bila awak soyok tu awak pergi cari file yang boleh masuk 2 lubang ni. Beli lepas tu buat simpan dalam file tu. Memang semua modul ni sepatutnya kena soyok lah. Memang kena soyok. Sebab apa? Sebab awak nak letak atas papan. Aku nak cari pensel. Okey, kita pergi muka, memang kena soyok lah. Tapi ni tak apalah muka surat pertama ni kan. Okey, ini puncak lah. Ni puncak. Boleh tengok buku tab pun. Lepas tu ni adalah sudut puncak lah. Dia ada sudut tapak dan juga sudut puncak. Dalam soalan nanti dia akan nyatakan sudut apa. Jadi awak tahulah ini kedudukannya ialah puncak. Yang ni adalah sudut tapak.
Ingat segitiga dia ada dua tapak. Sini satu, sini satu. Puncak hanya satu saja. Jadi sudut tapak bagi sebuah segitiga ada dua. Puncak satu. Jangan tiba-tiba sudut tapak ada satu. Tak boleh. Ataupun dia kata jumlah sudut tapak ialah 180. Jadi awak kena bagi dua lah. Sebab jumlah dia. Tapi tak tahulah jumlah dia betul ke tak. Sama ke tak kiri kanan. Kena tengok juga situasi. Okey, bila dah ada puncak segitiga ni, dia ada panjang dia. Ini kita panggil dia sebagai sisi. Panjang sisi. Sebab ada juga soalan dia tanya panjang sisi ialah berapa cm ber cm. Sila buat segitiga tersebut. Jadi, kita tengok. Sisi dia ni, sisi. Satu. Lepas tu dia ada tapak. Jadi kena faham. Cikgu, Jadi muka surat apa tadi cikgu? muka surat 19. Muka surat 19. Okey. 19. Jadi kena ada beza. Jadi dia ada pair dia, ada pasangan dia. Pasangan dia apa? Puncak dengan tapak. Sudut puncak ada dengan sudut tapak. Sisi dia punya pasangan juga, tapak juga. Sisi ada dua belah sisi. Satu, dua. Sini pun sisi juga. Jangan orang kata cikgu tulis sini sisi satu. Sini pun sisi juga. Ini sudut tapak. Memang cikgu label kat sini satu. Tapi ini sudut tapak juga. Ingat. Diberi dua sisi. Panjang dia, dua sisi. Ingat, ini. Dua sisi. Jangan letak bawah pula. Diberi tapak panjang macam ni. Dia letak kat sisi. Salah. Kena faham lah. Kalau soalan tersebut tapak kat mana kena letak. Kalau sisi kat mana. G ni. Ini gambar rajah ni ialah gambar rajah kita panggil dia perpenjuru. Perpenjuru. Perpenjuru ni maksudnya ialah dia satu garisan yang berada di sudut. Dia berada di sudut, lepas tu dia pergi ke titik tengah. Ni dua ni titik tengah ni dua ni. Kalau awak buat apa guna jangkau lukis kan, kalau kita belajar garisan pun kan. Macam mana cari titik tengah kan? Kita tanda sini, tanda belah sini, tanda sini. Lepas tu antara dua tanda tu buat garisan, itu titik tengah, kita pun tanda. Kita pun ambil garisan daripada puncak ni sampai ke titik tengah. Itu dipanggil sebagai perpenjuru. Panggil dia sebagai salah lah Allah. Salah pula. Bagi ilmu salah dah anak murid aku. Namanya adalah garis penengah. Garis penengah. Garis penengah ni maksudnya dia berada di tengah, lepas tu pergi ke puncak satu. Kalau soalan tu kata ada satu garis penengah diberi, maksud penengah ni memang kalau ukur dia dua belah ni, memang dia akan bahagi dua. Kalau dia kata soalan tu cari garis penengah, awak pun cari titik tengah dia. Guna tiada garis. Oh ni kan cari titik tengah kan. Cari pembahagi dia. Tanda, ini titik tengah dia. Ini garis penengah. Mesti salah satu bucu ke garis tengah. Itu terpanggil garis tengah. Okey, lepas tu awak berkenalan dengan jenis segitiga lah. Ini nama dia segitiga sisi sama. So, ini semua awak jumpa dah dalam map pun. Sebelum-sebelum ni awak dah jumpa dah dalam map tingkatan 3. Dalam RBT pun awak dah belajar kan. Segitiga sisi sama. Ini kita panggil segitiga tegak. Segitiga tegak. Ataupun dalam awak kena buku teks. Buku teks ni dia cakap segitiga tepat. Segitiga tepat. Ini segitiga kaki dia sama. Apa maksud kaki sama? Sebenarnya sisi sini sama panjang. Ada juga segitiga. Apa saya ingat ni? Ya Allah, anak cikgunya kacau.
Mana baca lah. Jadi macam ni. Sepak kamera. Tengok ya. Okey. Kaki segi-segi kaki sama. Mana ada earphone cikgu sebelah. Okey, kaki sama ni maksudnya sisi dia ni okey, sisi dia ni kaki dia sama panjang. Tapak tak sama. Macam segitiga kaki sama ni, semua sisi sama ni, semua sisi dia sama. Sisi dia sama panjang, tapak pun sama panjang. Kalau sudut tepat ni, dia sudut tepat dia sini. Maksudnya sini sudut 90. Tak kira lah dia panjang berapa. Yang penting sini sudut dia 90. Dia maksudnya sudut tepat. Dia tak kira panjang. Yang kaki sama ni pula, ada orang nak masuk. Anis. Mana kata tak boleh masuk? Ini masuk belakang dah. Mana Anis ni? Ada line je. Buat apa ada 2 orang je ni? Tadi macam Aida nak masuk. Oh, ada. Oh, tadi ada apa? Ada line. Dah, dia tak lemak ya aku. Oh, dia masuk dah, lepas tu dia keluar balik. Tak apa lah. Dah nak buat kan? Dia minta. Biar tak apa. Okey, ni adalah segitiga kaki dia sama. Maksudnya sisi yang ni, lepas tu ada sudut. Lepas tu kita ada segitiga kaki tak sama. Segitiga kaki tak sama. Ni 2 sisi sama. Ni sisi dia tak sama langsung. Sisi ni tak sama panjang, ni tak sama panjang, ni tak sama, tak ada sudut tepat. Jadi tak ada nama lain, nama dia adalah kaki sama. Nama dia adalah kaki sama. Okey, ciri-ciri dia seperti cikgu kabur tadi lah. Cikgu cakap tadi, cara lisan tadi, awak tulis diri lah. Sisi dia sama panjang. Apa lagi? Sisi ke tapak ke sama panjang. Sebenarnya sudut dia ni pun sama juga sebenarnya. Bila semua sama panjang, sudut ni adalah juga sama. Jadi awak boleh buat ciri-ciri dia lah. Dalam buku teks ni ada ke tak? Rasa macam tak ada ringkas je. Oh, ada bahagian dengan tak ada juga. Pendek pembelajaran. Jadi awak guna yang tadilah, macam cikgu kabur tadilah secara lisan. Iaitu kaki sama ialah semua sisi sama. Yang ni ada sudut tepat. Tak semestinya semua sisi sama. Janji ada sudut tepat, nama dia adalah sudut tepat. Kaki sama ialah dia punya sisi sama, dia punya sudut pun sama. Lepas tu kaki tak sama ialah sisi dia lah tak sama. Lepas tu sudut dia pun tak sama juga. Ada sudut X, ada sudut Y, ada sudut Z. Tu boleh nyata sendirilah buat ayat sendiri. Awak kan biasa buat nota kan. Jadi awak dah biasalah. Okey, kita pergi muka surat 20. Membina segitiga sama sisi apabila diberi PR. Okey. Okey, soalannya ialah bina segitiga sisi sama sisi apabila diberi PR. PR ni adalah panjang. Panjang dia berapa cm? Biasa itu soalan dia. Diberi cm 20 kan. Sila
Inilah buat sisi sama lah. Sisi sama. Jadi PR ni jadi PR ni adalah satu sisi. PR ni adalah satu sisi. Jadi kalau awak campur tiga sisi ni, awak kena kali 3 lah. PR kali 3. So macam mana nak buat? Awak ambil jaka lukis. Ada orang nak masuk ke? Kau ada atau mesej ke? Tak ada. Ambil jaka lukis. Awak ambil yang sama panjang ni, PR ni. Yang sama panjang, PR. Nama pun dia adalah sisi sama. Jadi mestilah panjang dia sama. So awak tanda. Satu sini. Awak boleh agak dah sebenarnya. Puncak dia mesti duduk dekat tengah-tengah. Cuma tak tahu kat mana. Kalau awak nak tahu dia puncak dia berapa, awak buat apa, ni cari titik tengah kan. Satu sini. Satu sini. So awak ambil pembaris. Garis. So awak tahulah titik tengah dia mana. Ni titik tengah dia. So dia puncak dia adalah berada di sepanjang garisan ni. Sepanjang garisan ni. Puncak. Tapi tak tahu kat mana. Jadi macam mana nak tahu kat mana puncak tu? Awak ambil PR ni. Awak tanda. Satu kat sini. Ini tak payah ni. Tak wajib sini. Ini saja cikgu nak tunjuk. Puncak ni sepatutnya berada di sepanjang. Ini tak payah buat. Bila dalam soalan tanya macam mana nak buat ni, tak payah buat. Awak buat terus macam ni. Awak buat cari panjang dia. Terus buat macam ni. Pergi ke sini. Dekat titik P pula. Tanda pula dia. Jadi persilangan dia kat sini. Jadi inilah dia punya puncak. Terus. Ambil pembaris. Ambil pensel. Sambung je. Jadi ini adalah segitiga sisi sama. Awak boleh tanda macam ni. Sebab apa? Sebab memang sama. Memang sisi dia sama. Awak ambil pembaris pun, awak akan dapati dia sama. Jadi kaedah dia macam tu. Jadi apa guna cikgu buat yang titik tengah? Cikgu nak buktikan bahawa puncak dia berada di titik penengah. Jadi bila cikgu buat garisan ni, terbuktilah. Sebab dia akan jumpa kat sini. Jadi kita punya teori ataupun kita dapat membuktikan secara geometri bahawa bahawa titik puncak dia memang sini. Jadi kita buat pembuktian melalui ni. Okey, bina segitiga soalan nombor 4. Bina segitiga tepat. Segitiga tepat ni yang ada sudut tepat tadi lah, sudut 90 tadi kan. Apabila diberi panjang hipotenus PR dan satu sisi PQ 50 mm. Okey. Dia beri panjang hipotenus PR. Hipotenus. Awak kena faham lah dia punya terma segitiga. Hipotenus ialah garisan yang paling panjang sekali. Itu dipanggil sebagai hipotenus. Apabila diberi panjang hipotenus, hipotenus ialah segitiga yang dia punya sisi paling panjang. Paling panjang. Itu maksudnya hipotenus. Hypo ni macam apa? Hypo pressure, macam hyper lah. Jadi dalam hipotenus ni maksudnya garisan yang panjang. Kalau segitiga ni kan, tadi cikgu cakap kalau sisi sama kita panggil sisi sama. Kalau kaki sama dia ada 2 je. Tapi yang ni sebab dia kata dia adalah segitiga tepat. Segitiga tepat sisi dia tak semestinya sama panjang. Dia ada paling pendek, derana, tengah-tengah atau paling panjang. Dia nak berlaku kemungkinan 2 sisi panjang pun boleh jadi sisi panjang. Maksudnya yang ini tapi macam tak boleh lah. Janji dia sudut tepat. Boleh ni, boleh. Maksudnya dia 2 je sisi dia panjang. Boleh.
Dia adalah ukuran-ukuran tertentu yang membolehkan dua sisi ni sama, sudut dia 90, lepas tu hipotenus dia. Lepas tu yang ni paling panjang. Dia tak mungkin sudut tegak ni, segitiga tepat ni, sisi dia sama. Ini mustahil berlaku lah. Ini mustahil berlaku. Yang ada ialah sisi dia dua je sama. Yang ni, itu boleh berlaku. Tapi soalan ni dia nak hipotenus yang paling panjang dia adalah PR. Dan salah satu sisinya ialah PQ. Tak tahulah paling pendek ke ataupun yang sederhana. Tapi salah satu sisinya adalah 50 mm. Apa yang perlu kita buat ialah kita cari titik tengah. Kita cari titik tengah. Dah biasa kan buat titik tengah kan. 1, 2. 1, 2. Dah jumpa titik tengah tu. Kita nak cari titik tengah. Jadi awak ambil pembaris, pergi kat titik persilangan ni, tanda je titik tengah. Tak payah buat garisan pun. Tapi kalau nak rasa macam lebih yakin, buat je garisan. Tapi kalau awak rasa macam nak bersih punya kerja awak ni, buat titik tengah dia kat sini. Lepas tu daripada titik tengah ni, awak buat bulatan. Sebab tu cikgu suruh ceraikan kertas ni. Ni kan. Sebab apa? Sebab bila awak guna jangka lukis, dia akan berlubang kat bawah. Bila dia berlubang, bila awak buat kerja yang bawah ni, bila kena pensel, dia masuk dalam lubang tu, dia jadi lari lah dia punya lukisan awak. Jadi tak cantik lah. Jadi cikgu nasihatkan memang awak kena cabut. Cikgu malas nak cabut dah sebenarnya. Tapi tak apa. Teruskan. Awak pergi titik tengah ni. Pergi dekat betul-betul P. Betul-betul P. Buat bulatan. Buat separuh bulatan. Okey. Buat separuh bulatan. Lepas tu, awak pergi dekat pembaris awak. Awak ukur 50. Sini 50 mm ni 5 cm lah. Awak pergi angka 1, pergi angka 6. Angka 1, angka 6. Kenapa cikgu ambil angka 1, angka 6? Sebab kalau cikgu ambil pada ujung ke 5 ni macam kurang yakin dia punya kedudukan ni. Macam bucu ni kan dia macam terbih macam ni. Kadang-kadang bila kita buat banyak kali dia punya hujung ni kadang-kadang dia jadi terhakis. Jadi awak punya kedudukan tu jangan lama-lama tak tepat bila banyak kali guna. Ini sebab cikgu jarang guna. Jadi dia punya ujung dia okey lagi. Tapi kalau awak selalu guna, lama-lama dia terhakis. Jadi bila kali awak buat kerja, dia akan lari. So paling selamat awak pergi angka 1 ni. Awak pergi kat tajam dengan angka 1. Awak tarik sampai ke angka 6. Mata tu betul-betul jatuh atas 6. Kena perhati betul-betul. Ni tajam dia ni jatuh angka 1. Segat jangan jatuh atas nombor. Jangan pergi kat nombor. Awak pergi tempat ni, baris ni. Awak jangan pergi atas nombor pula. Pergi dekat segat dia, dekat garisan 1. Yang menandakan dia 1. Jangan letak atas nombor. Pergi segat 1, pergi segat 6. Pergi dekat titik R. Tanda. Cari titik persilangan dia. Bila dah ada titik persilangan, maka bolehlah awak buat garisan hipotenus dia PR. Salah satu sisinya adalah 50. Yang ni tidak diberi. Yang ni tidak diberi. Okey. Maka dapatlah satu garisan bersudut tepat. Sudut tepatnya dekat sini. Ni sini. 90. Bukan dekat sini, bukan kat sini. Ni sudut tepat dia kat sini. Ini kita panggil sebagai teori tangent. Teori tangent ni maksudnya sebarang bila awak lukis segitiga, bila awak lukis je apa-apa saja yang kena pada ujung sini ke ujung sana, tak kisahlah mana-mana kedudukan, awak nak buat titik ni ke daripada P ke titik ni, lepas tu ke sana kan? Ke sana? Ke sana? Dia adalah bersudut tepat. Dia adalah bersudut tepat. Itu teori bulatan, teori tangent.
Jadi itu segitiga, sudut tepat. Macam mana awak nak buat? Dia apply teori tangent tu, dia guna cari titik PR dari sini, sebarang titik yang berada di atas garisan bulatan ni dia adalah bersudut tepat. Katalah awak nak cari garis titik sini, cuba awak sambung. Awak pergi ambil jangka lukis. Jangka lukis, jangka sudut. Awak ukur lah. Mesti dapat 90. Mesti dapat 90. Tak percaya lagi. Awak pergi ambil titik ni pula. Cikgu, saya nak try titik ni. Ambil titik ni. Sambung. Awak ukur. Mesti dapat 90. Memang semua titik yang ada jatuh pada separuh bulatan ni, bila awak sambung antara PR dengan P dengan R, dia adalah bersudut 90. Ini adalah teori tangent. Okey, soalan seterusnya. Bina satu segitiga apabila diberi parameter PQ dan nisbah dia adalah 4, 3, 5. Diberi satu parameter perimeter PQ dan nisbahnya adalah, okey, soalan ni dia cakap dia bagi tali perimeter, iaitu panjang yang meliputi segitiga tersebut. Maksudnya awak kena potong 3 lah, kan? Potong 3, lepas tu awak sambung lah dengan ukuran ni, awak pindah pergi ke sini 1, lepas tu ukuran ni pindah ke sini. Jadi ni A, B, C katalah. Ni panjang dia A, panjang dia B, panjang C. Panjang B ni awak pindah ke sini, panjang C ni pindah ke sini. Itu maksudnya diberi parameter untuk dibuat segitiga. Dia mesti pecah 3. Sebab apa pecah 3? Sebab segitiga adalah dia mesti punya 3 sisi. Jadi kena pecah 3. Kalau pecah saja okey, kita boleh bebas lah letak mana-mana, kan. Pecah 3 ikut suka kita. Nak pecah berapa, kan. Kita pergi ambil PQ ni, kita ukur. Kita pun ambil kalkulator, kita bagi je 3. Kita pun buatlah segitiga. Ukur lah. Katalah kita dah, yang ni panjang dia sini ke sini 16. Bahagi dengan 3. Tak pun 16 ni kita bahagi 3, kita dapat 5, 5, 6. 5 cm, 5 cm, 6 cm. Jadi dapatlah 16. Kan? Itu sebab dia bagi macam ni. Tapi masalah dia bagi syarat, iaitu nisbah 4, 3, 5. Susah agak ni. Okey, 4, 3, 5. Okey, macam mana kita nak buat bila dibagi nisbah macam ni? Ni eraser cikgu ni. Tadi ada. Hilang dah. Hilang. Ni. Okey. Jadi 16, awak nak guna nisbah 4, 3, 5. Jadi kalau awak campur 4, campur 3, campur 5, lebih kurang dapat 12 lah. 12 pecahan. Awak kena pecah 12. Lepas tu awak kena bahagikan. Ini untuk bahagi 4. Ini untuk bahagi 5. Jadi awak pun bila awak ukur tadi, awak dapat 16. 16. 16 ni awak kena ikut nisbah lah. Maksudnya 16 kali dengan 4 per 12 1. 16 darab dengan 3 per 12 1. 16 darab dengan 5 per 12 1. So awak ambil lah kalkulator. Dapatlah ukuran A, ukuran B, ukuran C. So yang ni awak pecah lah. Ukuran A, ukuran B, C. Lepas tu awak sambung buat segitiga. Ini kita panggil dia secara susah lah. Sebab apa awak nak kena guna kalkulator. Awak nak kena guna nombor nisbah kat sini. Dia dah jadi bukan teknikal lah. Dia bukan geometri. Dia dah jadi matematik, ayat matematik. Jadi sedangkan kita belajar JKT ni, semua kita punya permasalahan mesti diselesaikan menggunakan kaedah geometri. Okey. Apa yang kita perlu buat ialah kita bina skala 12.
kita bina skala, kita buat skala. Okey, kat sini paling cantik kita buat garisan ke sini lah. Lepas tu ke sini. Itu yang paling cantik lah. Jadi kita buat nisbah kita sebelah sini lah. Sebab kalau kita buat garisan belah sini macam dot clear sangat lah. Kita buat belah sini. So bila kita buat skala belah sini, kita lukis garisan 3 kita kat sini. So skala ni senang kita buat ambil yang 12. Kita pecahkan ambil skala 12, ambil pembaris. Kat sini cikgu mula pada 13 lah sebab cikgu tak percaya ujung dia. Sebab ujung selalu banyak masalah. Kita ambil 13 ni. Ada orang nak masuk ke? Ada. Mesej pun tak ada. Apa bunyi ni? Okey, awak ambil 13 ni, bawa ke nombor 1. Lepas tu awak tanda lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So awak dah tahu lah skala awak ni. Bila awak kita guna skala, kita tak payah guna kalkulator. Kita terus guna skala yang senang kita nak. So awak sambung hujung ke hujung. Sambung hujung ke hujung. Dia nak skala 4, 3, 5. So awak bahagikan lah yang mana yang 3, 4, 2, 5. So awak ambil lah, katalah awak mula pada sini kan. Awak mula sini 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Maksudnya awak kena 1, 2, 3, 4. Sini se 1, 2, 3. Sini se 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi sini se, lepas tu ke hujung. So awak ambil daripada garisan ni. Awak cari dia punya selari ya. Garisan selari ya. Daripada sini kan ni garisan selari. Awak dah ada dah 1 hingga Q ni. Awak pergi ambil pembaris, awak tengok betul-betul, ting betul-betul. Biar sama garisan ni, biar dia selari. Bila awak buat railing ni, railing dia ni mesti sama. Dia akan patah balik. Dapat dia punya garisan ni. Ulang banyak kali tak apa. Awak pergi ke nombor 6 tadi. Yang awak kata awak nak bagi pada 5. Pergi garis sampai ke dia jumpa kat Q ni. Garisan PQ. Awak turun lagi, awak pergi kat yang ni nombor 4. Sampai PQ. So, awak ada 3 tanda. 1, 2. Ini adalah nisbah dia 4. Ini nisbah dia 3. Ini nisbah dia 5. Okey. Okey. Macam mana nak buat segitiga? Awak pergi ke yang tengah-tengah ni. Awak pergi ke PQ. Pergi ke Q. Awak buat lengkut. Bagi betul-betul tepat. Buat lengkut. Ni awak nak cari puncak. Nak cari puncak segitiga. Okey. Awak pindah ke titik seterusnya. Pergi ke sini. Awak pergi ke P. Pergi ke P. Pergi ke P. Puting betul-betul. Yang bagi lari. Ini kita dah tekan kuat-kuat ni. Sebab tu jadi akan jadi berlubang kat bawah. Dia rosak kita punya ni. Jadi awak akan jumpa titik pertemuan kat sini. Tak cukup lah dia punya ni. Jadi kita pergi balik dekat Q tadi. Sambung sikit. Jadi awak akan dapat satu titik pertemuan. So ini adalah puncak segitiga awak. So ambil pembaris, awak pergi kat titik yang tadi, yang mula awak buat pusat bulatan tadi 1.
ke pusat bulatan yang kedua, awak sambung je. Punya ke titik pusat. So, akan dapat satu garisan, ni warna hitam lah. Ni cikgu pakai guna semua pensel 2B ya, takut awak tak nampak kat rumah. Sepatutnya cikgu guna pensel 2H ataupun 3H ke untuk buat garisan semua ni. Lepas tu cikgu akan jelaskan garisan tiga-tiga ni dengan pensel 2B ya. Tapi cikgu terpaksa guna ni takut awak tak nampak. Cikgu teradah guna pensel 2H dia tak apa nampak. Jadi awak akan dapat ni nisbah dia 3, ini nisbah dia 5, ini nisbah dia 4. Jadi awak dah selesaikan soalan yang ni. Okey, pergi ke soalan yang seterusnya. Bina satu segitiga apabila diberi pedengah AA, BB dan CC. Diberi pedengah. Tadi cikgu dah khabar dah, tadi kamu ke surat pertama amal ni. Ini garisan pedengah ni, maksudnya daripada titik tengah ke pucuk. Titik tengah ke pucuk ni. Titik tengah ke sudut ni. Sudut puncak 1, sudut tapak 2. Jadi soalan ni dia tanya, bina satu segitiga apabila, jadi soalan ni untuk satu segitiga je lah. So, lukis kat mana? Dia ingat aku tu. Okay. Ni dia kompleks sikit untuk yang soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni awak kena bahagi semua skala 3. Kalau awak nak bagi 3 semua skala, letih lah. Awak terpaksa cari pembaris. Ukur ni 8.4. Yang ini 7.6. Yang ini 9.5. Jadi susah nak bagi 3 kan. So kita guna skala je. Tak payah susah-susah awak cari skala. Cikgu nak skala 3. Kalau awak nak guna 1, 3 pun boleh. Awak nak guna 1 sampai 6 pun boleh. Ataupun 1 sampai 9 pun boleh. 1 sampai 9. Cikgu guna 1 sampai 9. 1 sampai 9. Tapi sebab dia nak bagi 3, awak buat 3-3 lah. 3 segat lah. Sebab apa? Sebab dia nak bagi 3. Jadi tak kisah awak nak guna skala apa. Sekarang ni cikgu guna skala 9. Awak nak guna sini skala 9. Ni nak guna skala 6 boleh? Tak ada masalah. Dia janji bagi 3 je. Katalah sini awak tak percaya kan? Cikgu saya tak percaya lah. Mana boleh sini 9, sini 9 juga. Tak payah. Sini awak guna 6 pun boleh. 6. Bagi dengan 2-2. 1, 2. Bagi 3 juga. 1, 2, 3. Sama juga. 1, 2, 3. Cikgu saya tak percaya lagi lah. Tak percaya lagi. Tak apa. Cikgu guna skala 12 sini. Dah tak percaya sangat. Cikgu guna 12. Tapi pak-pak lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 12, 6, 9. Cikgu guna skala. Tak ada masalah. Sebab kita nak bagi 3 je. Kita nak semua bagi 3. Sambungkan. 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 Semua dah bagi 3 dah.
Dia ni, awak nak tanda dia bagi 3 macam mana? Awak bagi dia apa tadi cakap selari ya. Tengok. Selari. Awak geruk kat railing ni. Geruk banyak kaji kan dia akan balik ke garisan ya. Di sini boleh, sini boleh. Dia akan balik ke garisan. Cari garisan selari. Tanda. Satu sini. Tanda sini satu. Ni blok. Selari. Geruk. Kembali ke asal. Bagi 2 blok. Bagi 1. Lebih sikit tak apa. Sebab korang kan awak tahu ni punya pembahagian ni. Tempat titik persilangan. Lebih tak apa. Yang ni blok. Main geometri gini ya. Siapa saya tanya awak. Ini titik persilangan. Jangan cari ke garisan, cari titik atas garisan ni ya. Cari titik atas garisan. So kita tahulah ni bagi 2. Ini 1, ini 2. 1, 2. 1, 2. Okey, yang ini awak kena lanjutkan. Awak kena lanjutkan. Yang ini awak kena lanjutkan. Awak cari garisan ni. Bagi sama. Kena uting betul-betul lah. Apa? Panjangkan A. Lepas tu awak ambil jangka lukis. Pergi A ke nombor 2. Cari titik sebelah sana. Cari titik persilangan yang belah sini yang awak panjangkan. Dapat titik yang ini. Dapat titik X. Dapat titik X. Okey, bila dah dapat ni, awak pergi kepada 2/3. Awak nak 2/3. Maksudnya pergi ke 1, pergi ke 2, BB. BB, 2/3 sini. 2/3, BB. Ingat 2/3. Tak nak 1, 2/3. Sini pergi sini. Bawa angka ni, awak pergi ke nombor 2 tadi. Awak buat titik persilangan. Sini 1. Kemudian pergi ke X. Buat sini 1. Ada 2. Sini 1. Awak pindah. Sini 1. Lepas tu pergi ke 2C pula. Pergi kat C. Pergi kat nombor 2 dia. Pergi ke titik yang sama. 2 tadi. Cari titik persilangan ni 1. Cari titik persilangan sini 1. Jadi ada 2 dah titik persilangan. So, awak sambung. Awak sambung. 2 ni. Sambung. Awak sambung daripada sini ke A. Ujung sana. Sambung ke ujung ni. Betul tak? Awak jelaskan. Jelaskan. Patut guna pensel yang berbeza. Ini dah tak nampak mana tahu yang betul. Jadi ini adalah garisan penengah. Kalau awak tak percaya, awak pergi lah garis cari titik tengah. Ini memang kita tahu dia titik tengah. Kan? Ini sudut ni ke titik tengah ni. Sudut ni ke titik tengah ni. Kalau nak buktikan memang penat sikit lah. Sampai pagi esok dah siap lah. Jadi tak perlu buktikan.
memadai lah, awak tahu macam mana nak teknik. Okey, bina satu segitiga apabila diberi panjang tapak PR. Sudut puncak adalah 60, sisi adalah 6. Dia kita baca soalan ni, kita terlalu lukis. Diberi segitiga bila diberi tapak PR, tapak dia PR. Sudut puncak dia 60 dan sisi dia 55. Dia bagi banyak maklumat tapi dia nak suruh awak lukis yang tepat berkaitan dengan maklumat yang dia bagi. So macam mana nak buat? Mula-mula awak nak kena tentukan puncak dia lah kat mana. So buat titik tengah dia. So titik tengah dia tak kisah apa-apa ukuran pun, mana-mana je asal dia terbuka saja. Lebih pada separuh. Tengok ukuran dia lebih pada separuh. Jangan kurang, tidak tak ada titik persilangan. So ada titik persilangan dia. Ini titik persilangan. Okey, dengan membina sudut XO pada E, garisan AP diperolehi. XO. Ini apa sudut Sudut 60. Awak ingat tak macam mana nak buat sudut 60? Awak bagi cari satu je jari. Lepas tu daripada sini awak tanda. Cari titik persilangan dia. Dari sini awak tanda. Ni. Bagi ke titik tengah ni. Awak tanda. Kan? So awak dapat titik persilangan kan? Awak ambil P ke titik persilangan ni. Ini adalah sudut 60. Ini teori sudut awak belajar masa tajuk sudut. Sudut, garisan, bulatan. Yang lepas macam mana nak buat sudut? Daripada 60 ni kita boleh jadikan dia sudut 30. Macam mana? Bagi dua? Boleh lah. Saya juga nak tunjuk tapi tak nak. Kita tak nak guna. Kita nak tunjuk guna yang lain. Okey. Kita pun dapat sudut ni. Okey. Okey. Awak pun adalah satu garisan ni. Okey, sekarang ni dia punya step ialah awak cari ni awak dapat garisan. Dalam macam mana awak nak cari dia berserenjang? Berserenjang dekat sini. Ni garisan, awak nak cari dia bersudut tepat. Nak dia bersudut tepat. Macam mana? Ingat lagi tak? Macam mana nak bersudut tepat ialah awak buat dekat titik bulatan ni. Tak kisahlah bulatan dia besar mana. Tanda. Bulatan ni. Awak tanda sini satu. Jangan tukar dia punya ni. Jarak jangka lukis ni. Lepas awak pergi ke titik tengah. Awak pergi ke titik yang dah bersilang tadi. Awak panjangkan sikit lagi. Lebih pada separuh. Awak tanda kat sini satu. Awak pergi kat tanda lagi satu tu. Awak cari titik persilangan. Awak pergi tanda lagi satu. Cari titik persilangan. So awak jumpa titik persilangan dekat sini. So awak pergi ke garisan ni. Ke P. Awak pergi ke titik persilangan baru tu. Awak pergi. Ini adalah bersudut 60. Tapi awak nak dia berserenjang. Awak nak cari titik persilangan dekat garisan tengah yang berserenjang kat sini.
Ini adalah sudut 90. Dia pergi, awak buat garisan, sampailah dia berserenjang. Bukan berserenjang. Dia kena pada titik tengah ni. Garisan titik tengah ni. Garisan penengah ni. Jadi awak akan dapat titik persilangan dekat sini. Awak dapat titik persilangan dia dekat sini. Okey, daripada sini, awak boleh buat bulatan. Ambil titik tengah yang baru buat ni. Pergi kepada P. Pergi kepada P. Awak buat bulatan. Mesti kena R. Mesti kena R. Kalau tak kena R tu mesti something wrong pada gerak kerja awak, kat mana dia lari. Bila awak buat bulatan antara titik baru tadi, kena P, bila awak bulatan mesti kena R. Kalau tak kena, something wrong pada gerak kerja awak lah. Mungkin sudut 60 awak tak tepat. Mungkin pengiraan sudut yang berserenjang ni tak tepat. Jadi dah dapat yang tu. Dah dapat yang tu. Mana nak dapat C pula? Okey. Dah dapat dah. Awak pergi kepada PR ni. Pergi PR. Kan dia punya ni. Awak cari titik persilangan dia. Sini titik persilangan dia. P. R ni. Ini ada titik persilangan dia. Ni. Persilangan dengan bulatan. So, titik yang ini adalah titik yang akan membentuk segitiga awak. Daripada sini, titik persilangan ni. Pergi kepada P. Titik persilangan ni. Pergi pada R. Maka segitiga ni adalah mengikuti maklumat yang telah diberikan tadilah. Iaitu sudut dia adalah 60 kat sini. Dia punya sisi mesti 55 kat sini. Mesti. Kalau awak ambil pembaris pun dia akan jadi 55. Dot pun lebih je. QR 55. Ni dapat 8 dah. Something wrong juga dekat cikgu. Sekejap kat mana silap dia. Oh, silap. Betul lah silap. Mana malah ni. Salah ajar step. Okey, awak dah dapat bulatan tadi. Stop dekat bahagian bulatan ya. Menuju cikgu teh. Okey. Awak dapat P dengan R. Dia bagi QR mesti 55. Bukan dua-dua belah 55. Cikgu silap. Dia nak QR tu 55. QR tu 55. QR. R duduk sini. So QR tu mesti 55. So awak ambil pembaris ni, jaka lukis ni. Awak pergi ke 65 ke 1. Oh, jadi 55. 65 ke 1. Cikgu pening lah cikgu guna 65 ni. Ambil je pembaris yang kosong, dia duduk tengah. Tak ada duduk ujung. Kan dia duduk tengah. Ambil je 55 kat sini. 5.5. Pergi kat kosong. 55 kosong. Daripada R, QR. Kita nak cari Q duduk mana. Pergi kat garisan ni, kat bulatan ni. Cari titik persilangan dia. Jadi titik persilangan ni adalah Q. Jadi awak sambung je QR ni. Dah confirm 5 cm. mm.
Sebab apa confirm? Tadi kan cikgu dah ukur tadi 5/5. Confirm dah sini 5/5. Pergi ke Q ni pergi pada R pula. Sebab apa? Tidak ada syarat sisi ni adalah 5/5. Dia nak sini je 5/5. Sini berapa ikut suka lah. Dapatlah segitiga seperti yang dihendaki. Sini 60, sudut ni lah 60. Sudut puncak dia 60. Sebab apa? Sebab awak bina sini 60. Bila awak buat dia berserenjang, maka sini adalah juga adalah 60. Okey? Okey, bina segitiga bila diberi panjang PR sudut puncak 45, tinggi dia 665. Dia bagi PR, dia nak tinggi dia H dia 65. Sudut puncak dia 45. Sudut puncak dia 45, sudut puncak dia 45. Tapak dia PR. Ini mesti guna teori garisan tadi. Mesti guna teori garisan. So awak boleh nampak dah kena cari titik tengah. Kan? Ni titik tengah. Ni buat bulatan. Tengok bulatan dia ni tak kena pada R. Maksudnya bukan bulatan yang betul lah. Bukan titik tengah yang betul lah. Dia duduk sini aja. Yang ni lanjutkan lagi. Enam lima ukur je 65. Sebab awak nak tinggi ni. Cari titik berserenjang. Bila serenjang ni dah ni sudut 90. Dia nak tinggi 65. Sini lah tinggi dia 65. Tinggi dia 65. Kita dah dapat ni. Kita sudut puncak dia 45 ni pula. 45. Salah lah. Kita tengok buku teks salah. Salah macam lah. Sudut berapa? 45. Macam lebih kurang yang pada step atas ni. Lebih kurang je. Okay. Betul dah cari titik tengah tu. Cuma bila awak pergi ke sudut ni, dia nak sudut 45 kan. Dia nak sudut
45 kat sini. Secara ni awak tak bolehlah guna jaka lukis nak buat sudut 45. Ni sudut 45 kat sini. So awak buat sudut 90 dulu kat sini, segi sudut 90. Awak pergi je buat bulatan, separuh bulatan ni. Kan? Lepas tu awak pergi titik ni. Pergi titik ni. So bila awak buat titik pertemuan ni adalah garisan yang serenjang lah. Ini adalah sudut 90. Dia nak sudut 45. Awak buat kaedah membahagi sudut. Kaedah membahagi sudut kan awak belajar itu. Di sini. Cari titik persilangan. 1, 2. Ini adalah kaedah membahagi dua sudut. Maka ini adalah 45 darjah. Okey, 45 darjah. Buat garisan serenjang dengan garisan ni awak dapat garisan 45 darjah. Macam ni tadi juga, macam mana cara dia serenjang? Awak ambil titik ni satu. Titik ni satu. Cari titik serenjang. Lebarkan sikit. Dapatlah titik serenjang kat sini. Daripada titik tengah ni. Bagi ke titik serenjang. Ni titik tengah. Dapatlah titik pertemuan kat sini. Kan? Dapat titik pertemuan. Yang ni separuh bulatan ni tak ada ni. Cikgu nak pesan lah pasal eraser ni. Cikgu guna eraser yang bawah pada RM1. Awak tahu dia punya habuk banyak. Ini cikgu beli paper matte. Harga dia RM1 lah. RM1 lebih. RM1.5, RM1.6 kot. RM1 tak ingat. Bila awak pergi mahal cuma awak sapu. Habuk pun tak ada. Lepas tu licin pula dah. Bersih. So daripada titik bulatan tadi awak pergi ke P. Awak buat bulatan. Awak buat bulatan. Mesti kena PR. Kalau tak kena tu memang masalah. Macam cikgu ni. Kena dah. Step betul lah. Apa? Bulatan. Okay. Why? Okey, daripada garisan yang ni, awak dah buat bulatan ni, awak ukur daripada tapak ni, tinggi dia 65. Awak ambil ni 65. Bagi ke tapak ni, titik tengah tadi, cari titik ni, ini adalah tinggi dia 65. 65. So, buat dia punya garisan serenjang. Garisan, apa panggil? Garisan selari.
selari dengan tapak ni pergi ke tinggi tadi, H tadi. Garis. Ya, ini adalah H. Bila awak buat garisan H ni, awak akan dapat titik pertemuan T. Bila awak buat H ni, awak akan dapat titik pertemuan C. Jadi, bila awak sambung titik pertemuan ni ke P, ke R, itulah garisan yang awak cari. Okey. Sejam dah ini. Ada berapa step lagi? Okey, ada satu lagi. Okey, daripada apa yang kita belajar malam ni, awak dah boleh buat soalan nombor 10 dan juga nombor 11. Dua je. Nombor 10 dan 11 tu dah boleh buat. Nanti kita bincang pada minggu hadapan. Ada apa nak tanya? Ha? 9 tinggal ke? 9 tinggal. Sebab ni lebih pada ni. Tak guna pun. Tak guna dalam soalan 10 dan 11. Tak guna. Nanti kita belajar minggu depan. Bina 3 segi-segi ni. Sebenarnya minggu depan. Tapi kalau nak belajar sendiri buat apa. Sebab awak dah ada step macam ni. Dia sama je step dia. Okey? Adalah faham tak cikgu ajar tadi? Step-step tu. Kalau tak faham, awak pergi tengok buku teks mula ataupun awak pergi cikgu. Tak apa. Tak susah mana. Awak buat tak ni? Kecil awak dengar je cikgu dengar. Awak dengar cikgu cakap je. Sambil buat ke dengar cikgu cakap? Dengar cikgu. Oh, tak buat Tapi kita banyak. ambil nota. Tapi kita banyak. Tengok dalam YouTube berapa kali cikgu. Tengok dah lah. Baru faham. Bukan macam ikut tadi tengok. Dia kena berapa kali tengok? Banyak kali tengok baru faham. Banyak kali. Okey. Sebab dalam YouTube pun cikgu tengok dia by topik juga kan. Kalau topik ni. Okey. Cikgu tengok dah juga. Cikgu tu mengajar okey lah. Tak apalah. Kalau dah tengok YouTube, tengok yang cikgu punya. Lagilah faham. Kalau tengok yang cikgu punya, lepas tu pergi tengok YouTube pula. Lagi faham juga. Super je. Yang penting nombor 10 dengan 11. Okey. Itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Harap-harapnya awak faham lah apa cikgu ajar tu. Semasa minggu ni aja. Minggu depan hore merdeka dulu. Lepas tu minggu lagi kita akan bersemuka lah. Okey, untuk pengetahuan awak, kita sekarang ni ada kes COVID lah kat sekolah. Kalau awak dengar rumah-rumah ataupun gosip-gosip liar yang sedang berterbangan kat sini. Cikgu pun tak tahu sebab adik ipar cikgu duduk dekat kapur lain. Cikgu duduk kapur kat belakang Jat Mara. Orang kapur undang tu boleh tanya cikgu kata, betul ke Tun Telanai ada kes? Maksudnya ramai dah orang tahu. Kan? Buat setakat ni memang ada kes iaitu murid tingkat tanam lah. Jadi murid tingkat tanam ni awak tahulah dia hanya kelas bersemuka, tak ada orang lain pun. Jadi dia kelas sama-sama dia. Jadi cikgu pun dak capur dengan tingkat tanam, cikgu ngajar juga tingkat 5 buat kelas tambah tapi dak capur dengan tingkat tanam. Jadi buat setakat ni masih terkawal lagi, tak ada apalah. Cuma cikgu yang mengajar dia tu kena kuarantin lah. Positif ke negatif cikgu tak pasti lagi lah. Tapi kalau awak dengar rumus, kata ada kes kat sekolah, memang ada. Iaitu seorang sahaja. Kluster dia ada kluster datang daripada Parker. Kluster Parker ni tak tahu bila dia mari sini. Dengar-dengar ni ngasuh anak lah apa lagi tu lah. Habis panjang cerita dia punya rantaian tu. Tapi akhirnya kena pada budak kita lah.
Okey, jangan risau buat setakat ni COVID ni tidak memberi kesan pada orang yang sihat, cuma dia akan jadi pembawa saja. Bila dia kena pada orang sakit, orang yang uzur, orang tua, orang yang ada sakit kronik, maka orang ni akan berisiko tinggi untuk kena kesan-kesan COVID. Untuk awak, kalau awak sihat, muda lagi, tak ada penyakit kronik, tak ada masalah. Tidak menerima kesan yang teruk lah. Cuma awak akan jadi pembawa bila awak jadi pembawa, dia sangat bahaya kepada orang lain. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada. Ada. Okey. Aduh. Kalau tak ada, kita boleh pisah lah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Sama-sama.